Kita dah masuk ke fasa paling gelap dalam siri ini. Apa yang kita sangka hanya bongkar ais beku, rupa-rupanya adalah panggung kepada skrip akhir zaman. Kepada yang baru tonton siri ini adalah part 6 dari siri Rahsia Antartika. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Semoga anda dan keluarga dimurahkan rezeki. Amin. Dan semua jalan ini membawa kita kepada satu nama yang disebut dalam hampir semua agama besar, yang dibimbangi oleh setiap nabi sejak zaman dahulu dan yang akan muncul di akhir zaman sebagai fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Dajjal. Dalam Islam, Dajjal bukan makhluk biasa. Dia muncul dengan teknologi luar biasa, pengaruh yang memukau dan kemampuan untuk mengubah persepsi manusia terhadap realiti. Tapi persoalan besar sekarang, adakah Antartika memainkan peranan dalam kebangkitan makhluk ini? Teori konspirasi terbaru menyebut di bawah lapisan ais Antartika terdapat makmal rahsia yang dikawal oleh gabungan agensi antarabangsa. Dan disitulah satu projek yang dikenali dalam kalangan dalaman sebagai Projek Genesis sedang dijalankan. Tujuannya bukan untuk menjelajah ruang angkasa, tetapi untuk mencipta semula manusia purba, atau lebih tepat lagi, menghidupkan semula entiti yang pernah dibinasakan ribuan tahun lalu. Ada laporan yang mengatakan saintis telah menemui tulang dan tisu gergasi beku di bawah Antartika. Spesimen itu terlalu besar untuk manusia moden dan terlalu kompleks untuk diklasifikasikan sebagai haiwan. DNA-nya bukan biasa-biasa. Dan disinilah eksperimen bermula, menggabungkan DNA purba itu dengan teknologi moden. Mereka cuba mencipta manusia baharu, manusia yang tinggi, kuat, tahan penyakit dan mungkin juga kebal dari kematian biasa. Tapi apa yang tidak diceritakan kepada umum ialah DNA itu mungkin bukan dari manusia, tetapi dari makhluk yang pernah dikurung oleh perintah langit. Ada yang percaya ini adalah percubaan untuk mewujudkan jasad fizikal bagi Dajjal, bukan sebagai makhluk gaib tetapi sebagai entiti yang nyata, berdarah dan bertulang yang muncul dari perut bumi Antartika. Dalam hadis, Dajjal disebut akan muncul dari arah timur atau pulau-pulau terasing. Dan Antartika, walaupun jauh di selatan, tetap lokasi paling asing, terpencil dan tersembunyi di muka bumi. Bandingkan dengan realiti sekarang, tapak-tapak rahsia ditutup sepenuhnya. Penerbangan awam tidak dibenarkan melintasi zon tertentu dan saintis-saintis yang pernah dihantar ke sana sebahagiannya hilang, berhenti secara misteri atau berdiam diri sepenuhnya. Ada yang kata makhluk itu sedang disiapkan, diperam dalam ruang khas, disambung pada mesin dan ditanamkan pengetahuan melalui gelombang. Sebab Dajjal bukan sekadar fitnah, dia adalah projek. Dan projek itu mungkin sedang berjalan dalam senyap jauh di bawah ais Antartika. Episod seterusnya, kita akan teruskan dengan persoalan besar. Apakah sebenarnya fungsi sebenar kawasan larangan di Antartika? Adakah terdapat piramid, mesin kuno atau sistem pengawalan dimensi yang sedang dikawal oleh golongan elit? Dan lebih menakutkan, adakah Dajjal akan bangkit dari bawah tanah ais yang selama ini kita anggap tak berpenghuni? Misteri Antartika belum tamat, sebenarnya ia baru bermula.